InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi syamil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan satu kesempatan, satu peluang untuk meneruskan kehidupan kita dalam keadaan kita beriman, dalam keadaan kita Islam. Alhamdulillah, kita mulakan dengan kita membetulkan iman kita, tajdid iman kita. Kita memperbaharui iman kita setiap masa, supaya benar-benar kita hidup dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyelesaian yang paling utama sekali ketika kita berada di akhir zaman, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersama kita, para sahabat sudah meninggalkan kita, kita berada di satu tempat yang mana hari ini majoritinya orang-orang yang jahiliyah, orang-orang yang musyrikin, yang mensyirikkan Allah. Dan tambah lagi dengan kita melihat bagaimana keadaan dunia ini pula, keadaan yang benar-benar mencabar keimanan seseorang. Maka kita perlu mentajdidkan, memperbaharui iman kita supaya iman kita itu sentiasa meningkat. Maka kita mari sama kita mengucap dua kalimah syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita panjatkan selawat dan salam kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita perbaharui amalan kita, kita dengan kita memulakan bertaubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita minta Allah Subhanahu wa taala ampun, kita minta kepada Allah kemaafan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan menjadikan kelemahan kita, keaiban kita, kehinaan kita, jahiliah yang ada pada kita, kekurangan kita, janganlah ya Allah jadikan segala kekurangan-kekurangan kami, keaiban kami, kehinaan kami itu sebagai penghalang hidayah, sebagai penghalang kepada taufik. Janganlah ya Allah jadikan kelemahan-kelemahan kami itu, keaiban kami itu sebagai penghalang kepada barakahmu, rahmatmu, inayahmu, pertolonganmu ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, hari ini kita akan sambung sedikit daripada perkara-perkara yang akan membina kekuatan kita untuk sabar dan untuk kita kata sabat, teguh pendirian kita. Dan perkara yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah berkenaan bersahabat ataupun berukhuwah. Kerana salah satu daripada perkara yang membina kekuatan kita untuk kita sama-sama bersifat kekal, kita mesti ada sahabat-sahabat yang soleh, mesti ada sahabat-sahabat yang soleh, mesti ada sahabiah yang salihah.
Allah berfirman dalam surah Al-Asr yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi Allah gambarkan kepada kita rugi manusia ini, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan mereka yang sentiasa berpesan-pesan. Maknanya bisi at-tawasaw tu, tawa tu, at-tawata tu bermakna berpesan-pesan, bukan pesan aja, bukan bagi nasihat je, nasihat menasihati, pesan memesan, bersama dengan kebenaran. Maknanya yang pertama sekali sentiasa melaksanakan dakwah secara berjamaah, secara bersama-sama. Yang kedua, berpesan-pesan antara satu sama lain untuk kesabaran, untuk kesabaran. Maknanya dengan bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang baik itu, barulah kita boleh nak beristiqamah, bila sabar boleh nak kita sabat. As-sabat ala tarikut dakwah, as-sabat ala tarikut tarbiyah, wa tarikut jihad fi sabilillah. Kita berpegang teguh dengan dakwah, tarbiyah dan jihad pada jalan Allah. Sesungguhnya di dunia ini ada taman syurga. Di dunia ini ada taman-taman syurga. Maka siapa yang masuk dalam taman syurga itu, maka dia tidak boleh. Siapa yang tidak masuk dalam taman syurga di dunia ini, dia tidak akan masuk dalam taman syurga di akhirat. Ini ungkapan para ulama kita lah. Maka apakah taman syurga itu? Maka dijawab oleh hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Secara ringkasnya, apa kata Rasul SAW? Yang dimasukkan taman syurga itulah halaqah zikir. Halaqah ilmu. Maknanya majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis zikir. Zikir maknanya mengingati Allah. Dan bila kita sebut taman syurga itu, maka itu adalah majlis-majlis yang mendidik kita, yang mendidik kita tarbiyah, yang menjadikan kita ini dibentuk, diislahkan, tarbiyah. Di mana sebab itulah kita lihat bahawa tarbiyah itu adalah merupakan salah satu daripada asas yang kita bincangkan. Dan insya-Allah proses tarbiyah itu berkehendakkan kepada kita untuk bersama-sama menerima bimbingan, menerima panduan, menerima teguran, nasihat. Dan sebenarnya di dalam kita melaksanakan tarbiyah itu, untuk kita mendidik diri kita, membina kekuatan tadi, ada satu lagi proses yang penting yang kita perlu rasai dalam kehidupan kita, iaitu proses ikatan yang telah menautkan hati-hati, mengikat hati-hati. Maknanya bukan saja kita ikut majlis, bukan saja ada halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu, tetapi di situ adanya ikatan-ikatan hati, iaitu al-ukhuwah. Al-ukhuwah. Jadi ukhuwah inilah merupakan satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana jiwa-jiwa orang beriman itu akan diikat dengan ikatan iman, dan roh-roh itu akan diikat dengan ikatan iman. Ya, sebab itulah kita lihat bagaimana terutamanya apabila kita berhadapan dengan kesusahan, terutamanya kita perlukan sahabat, kita amat perlukan ukhuwah tadi. Kita melihat pada satu contoh peristiwa hijrah Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW pun pergi hijrah, dia berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia tak pergi seorang-seorang. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini sampai satu peringkat dia bimbang bila dia duduk di Gua Sur, bersembunyi di Gua Sur. Kita pun dah tahu, dengar cerita dia. Dia bimbang, dia pun tutup lubang-lubang yang ada, kaki dia sebagainya. Akhirnya dengan sebab salah satu daripada anggotanya disengat oleh ular atau disengat oleh binatang, maka Abu Bakar sakit sangat sampai mengalir air mata dia. Apabila dah mengalir air mata, Allah izin jatuh ke atas pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang berbaring, maka Rasulullah terbangun. Maka kata Rasulullah SAW, janganlah kamu menangis, jangan. Kenapa? Maka akhirnya Rasul tersebut dia kena sengat sebagainya. Kemudian dia bimbang, sebab apa? Adanya orang kafir Quraisy di luar, yang kalau mereka tunduk je nampaklah mereka. Maka apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata janganlah kamu sedih, la tahzan, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana kadang-kadang kita tahu dah, kita dah tahu
bahawa ini ujian Allah, kita beriman, kita yakin dengan qada qadar Allah, kita dah baca Quran, kita dah ada pengingatan, kita dah ada tazkirah, kan? Kita ada ilmu, kita ada kekuatan, kita kata. Tetapi apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu daripada perkara yang diuji oleh Allah ialah al-ukhuwah. Itu perkara yang diuji oleh Allah. Seringkali kita akan berhadapan dengan kesusahan-kesusahan, maka pada ketika itu al-ukhuwah lah akan menjadi penyelesaiannya. Ya, sebab itu kita nak kena sama-sama nak merasa di sini bahawa sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kita supaya bersaudara. Ni berukhuwah ni bukan kita kata saya ni daripada Johor nak kena dengan orang Johor, saya daripada Selangor nak kena bersama Selangor, saya ni keluarga sekian-sekian. Sebab kita ni nakkan perkara tersebut, tetapi sebenarnya perintah Allah. Jadi ukhuwah ni adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam ukhuwah itu ada tarbiyah. Dalam ukhuwah ada tarbiyah. Ini kita nak kena betulkan semula. Betulkan semula hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, keluarga kita. Hubungan ni bukan hanya setakat hubungan keluarga, darah, ataupun hubungan kita sama satu kumpulan, sama satu tempat, sama projek. Tetapi hubungan yang lebih kuat lagi ialah hubungan tarbiyah, hubungan tarbiyah. Jadi ukhuwah ini yang ada di dalamnya tarbiyah, dalam dunia pendidikan tadi, maka dia akan menjadi satu yang menguatkan ketika kita lemah. Terutamanya bila kita lemah, dia akan jadi menguatkan kita. Dan ketika kita terlupa, ketika kita lalai, maka ada yang akan menasihatkan kita. Dan ketika kita dalam keadaan mendapat nikmat, ada yang akan bersama-sama berkongsi, sharing. Sharing. Ni sebut sharing ni, kita nak kena rasa bagaimana ukhuwah itu bukan hanya setakat kita tolong-menolong dari sudut menasihati, temankan, bagi galakan, bagi motivasi dan sebagainya. Tetapi ketika dapat kebaikan, nikmat, maka saling berbahagi, saling berkongsi. Inilah indahnya ukhuwah dalam pelukan, dalam dakapan tarbiyah. Jadi ukhuwah apabila ada tarbiyah di situ, maka dia akan menjadi sesuatu yang indah, yang indah. Kita akan belajar macam mana untuk saling berlemah lembut antara satu sama lain, saling mencintai, mengasihi antara satu sama lain, saling menghormati antara satu sama lain, saling memaafkan antara satu sama lain. Dan inilah semua yang merupakan sesuatu yang indah di dalam ukhuwah, dalam persaudaraan. Dan ukhuwah yang ada di dalamnya tarbiyah itu adalah ukhuwah yang diikat dengan iman. Diikat dengan iman, dan sebenarnya persahabatan itu, ukhuwah itu adalah merupakan cahaya. Dia merupakan cahaya yang Allah anugerahkan. Dia bukan dapat dengan sebab kita cari, kita beli, tapi Allah bagi. Allah bagi. Jadi berkata Syekh Qutb, dia kata apa? Persaudaraan, al-ukhuwah itu adalah mukjizat. Satu mukjizat, satu karamah. Satu yang luar biasa. Satu yang mencari adat. Persaudaraan itu, ukhuwah. Dan satu wadah, satu tempat yang mana saling berikatan antara satu sama lain. Masing-masing akan kuat menguatkan antara satu sama lain. Dengannya, dengan ukhuwah tadi, maka Allah mempersatukan hati-hati yang berserakan, yang berpisah-pisah. Saling bersaudara, saling merendah lagi memahami, saling sayang menyayangi, dan saling berlembut hati. Bagaimana yang digambarkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Teman-teman akrab pada hari hari akhirat, sebahagian daripada mereka menjadi musuh bagi yang lain kecuali yang bertakwa. Jadi yang bertakwa ni kecuali yang ada tarbiyah. Jadi kalau ke akhirat nanti besok kita akan, kalau kita berukhuwah, kita bersaudara tidak berasaskan iman, tidak berasaskan tarbiyah, maka persaudaraan itu di dunia ni kita nampak okey, tak ada masalah, tapi di akhirat nanti dia akan jadi musuh. Kenapa? Yang seorang tidak membantu yang lain. Masing-masing akan melepaskan diri masing-masing. Jadi itulah perbezaan. Sebab tu kalau kita tengok contohnya antara ukhuwah ini ialah perkara yang kita nak tengok, ialah antaranya hubungan kita dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang saleh ni kalau macam contohnya kita ni dengan tuan-tuan guru kita, dengan tuan guru kepada tuan guru, apa sebenarnya kekuatan yang hakiki yang ada kepada ukhuwah itu. Kekuatan yang hakiki pada ukhuwah itu ialah
ikatan hati yang diikat dengan iman tadi. Kenapa? Kerana apabila hati terikat dengan iman, maka dia akan sentiasa mendoakan. Mendoakan kita kata kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia. Apalagi kalau kita ada kan tuan guru ataupun syekh tadi, yang mana tuan guru dan syekh itu telah bersama-sama kita, berjanji setia, bertaat setia, sama-sama kita nak tolong menolong, kan? Dan kemudian kita mendapatkan pula panduan-panduan daripada dia, kan? Kita berjanji setia dengan dia, kan? Maka dia salah satu tugas kepada guru itu, kan, ataupun murabbi itu ialah mendoakan mutarabbi dia, mendoakan anak didik dia, salah satu. Jadi sebab itulah kita lihat apabila seorang tu dia amat pentingkan dia punya, contohnya sanad tadi kan, kalau katakan ada sesuatu tu dari sanad dia, kan? Jadi tujuan sanad ni bukan setakat sanad kita nak kata benda tu betul daripada Rasulullah SAW dan sebagainya, tapi yang lebih penting sekali selain daripada sanad yang kita kata berterusan sampai ke Rasulullah SAW ialah doa tadi. Doa tu yang penting. Apa doanya? Seorang guru akan mendoakan untuk pelajar dia, murid dia secara khusus. Muslimin muslimat dia umumlah, tapi murid dia secara khusus. Kemudian guru yang tu pula doa pada guru di bawah lagi sampailah ke kita. Sampailah ke kita. Maknanya dia akan sentiasa merahmati, mendoa kita, sentiasa berkasih sayang, sampailah walaupun hakikatnya sampailah ke padang mahsyar. Sampai berada di padang mahsyar, akan dicari, seorang guru akan cari anak murid dia. Itu mana ikatan sanad tu. Ikatan sanad tu macam itu. Inilah yang digambarkan oleh para ulama kita, tuan-tuan guru kita, yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menerima sesuatu tu, kemudian dia berjanji untuk sama-sama tolong menolong, sama-sama untuk mengamalkan, berjanji sama-sama untuk bantu berkuatkan sama sendiri kita untuk mengamalkan apa yang kita sama-sama yakin dengan syahadah kita tadi. Maka sampailah sebenarnya dia akan mendoakan doa-doa, dan doa seorang yang soleh itu adalah satu senjata yang kuat, terutamanya apabila kita tidak ada kekuatan. Bila kita lemah sangat-sangat, doa, tiba-tiba datang doa seorang yang soleh. Macam kita bincang semalam kan, bila sampai peringkat seseorang itu dah meninggal dunia, bila dah meninggal dunia, dia masih memerlukan doa, kepada orang yang ada masih hidup lagi. Dia mesti memerlukan jariah lagi, jariah dan doa. Siapalah sahabat-sahabat aku yang doa, siapalah keluarga anak-anak aku yang nak doakan. Sebagaimana Rasulullah SAW gambarkan kepada sahabat-sahabat yang datang dalam satu majlis pengebumian sahabat Rasul SAW, mati meninggal dunia, maka Rasul kata doakan untuk dia supaya Allah SWT teguhkan hati dia. Ini nak sebut sini, sampai dalam kubur kita perlukan doa, dan digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti kita akan bersama-sama dengan yang kita cintai, iaitu siapa ni? Sahabat kita lah, yang kita sayang, yang bersama-sama berjuang di atas muka bumi ini. Maka ukhuwah ini bukan hanya untuk dunia, tetapi sampai dalam alam barzah, sampai ke alam akhirat, sampai dalam syurga. Dia sampai dalam syurga. Dia bukan setakat kita kat sini je, sampai dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita tengok apakah ukhuwah yang tarbawiyah ini. Macam mana kita nak membentuk ukhuwah tarbawiyah ini? Yang pertama sekali, kita nak melihat kepada apa yang kita maksud dengan ukhuwah itu. Apa maksud persaudaraan? Supaya kita faham, persaudaraan itu dia bukan hanya sekadar kawan-kawan biasa, satu grup, satu sisi, satu kumpulan, satu jamaah ataupun satu organisasi. Dia bukan setakat itu. Tetapi bagaimana digambarkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dia kata apa? Ukhuwah yang saya maksudkan di sini ialah ukhuwah itu ialah hati dan jiwa yang terikat dengan ikatan akidah. Jadi hati, jiwa, kita ni ada hati, kita ada jiwa, kan? Yang terikat dengan ikatan akidah. Maksudnya kita mengikat hati kita dengan hati sahabat kita, hati sahabiah kita. Kita terikat tadi dengan ikatan akidah, dengan ikatan iman. Jadi maknanya dia bukan sekadar fizikal, tetapi ikatan hati, jiwa yang ada kepada kita tadi, kita satukan, kita ikat dia dengan ikatan akidah.
Jadi ukhuwah Islamiyah ataupun persaudaraan Islam itu bermakna keterikatan hati. Nampak Maknanya kita nak tengok sini bukan ikatan fizikal, tetapi ikatan hati ataupun jiwa di kalangan orang Islam yang diikat oleh tauhidullah, mentauhidkan Allah. Yang diikat oleh mentauhidkan Allah, al-iman. Maknanya kita terikat dengan tauhidullah, dengan mengesakan Allah. Sama-sama nak mengesakan Allah, sama-sama nak mentauhidkan Allah. Maka orang yang sama-sama nak mengesakan Allah tadi, maka hatinya diikat antara satu sama lain. Inilah ikatan dia. Ini ikatan dia, bukan ikatan lain. Kalau ikatan lain, maka dia akan jadi kepada bukan ukhuwah Islam. Dia akan jadi ukhuwah yang lain-lain, yang lain-lain. Maka tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala itulah merupakan ikatan yang paling kukuh sekali. Jadi sebenarnya di antara kita ni ada banyak ikatan. Ada yang kita terikat dengan sebab kerja, ada yang kita terikat dengan sebab projek, ada yang kita terikat dengan sebab keluarga, ada yang terikat dengan sebab kita kata mungkin satu tempat ke, satu sekolah ke, alumni ke. Jadi ikatan-ikatan sebab alumni, sebab sekolah, sebab satu tempat, sebab keluarga, semua tidak kuat. Tetapi ikatan yang sebenar, yang kuat itu ikatan tauhidullah, iaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Ini kita kena faham pada pagi ni. Itulah hakikat ukhuwah yang sebenar. Jadi sebab itulah orang yang terikat dengan tauhid kepada Allah tadi, maka orang inilah yang akan merasa bahagia bersama dengan saudaranya. Baru dia rasa bahagia bersama saudara dia. Dan bukan sahaja dia berasa bahagia bersama saudaranya dengan hakikat mentauhidkan Allah tadi, malahan Allah akan memberi rahmat, memberi barakah, memberkati persaudaraan tadi. Sampailah ke dalam syurga Allah. Ini paling penting. Sebab tu kita kena betulkan. Kita kena betulkan. Sehingga mereka yang terikat atas dasar iman, atas dasar tauhid kepada Allah ini, maka mereka inilah orang yang akan merasai bahagia bila bersama dengan saudara-saudaranya tadi. Dan bila berpecah, dan perpecahan dalam persaudaraan itu dianggap sebagai kekufuran. Jadi yang memecah belahkan ukhuwah Islam ialah kekufuran. Apabila seseorang itu kufur, apabila seseorang itu tidak beriman pada Allah, maka hakikat ukhuwah itu dah berpisah. Walaupun dia ni ahli keluarga kita. Walaupun dia ni ahli keluarga kita. Walaupun dia anak, walaupun dia ibu, isteri, suami. Apabila terpisah tauhid tadi, maka dia telah membentuk sesuatu kekufuran. Ini hakikat yang kita nak kena rasa. Jadi ini yang pertama sekali. Jadi sesiapa yang berukhuwah, yang bersaudara atas dasar tauhidullah, mentauhidkan Allah, beriman pada Allah, atas dasar akidah tadi, maka insya-Allah ukhuwah itu akan membawa kepada kebahagiaan, kekuatan, rahmat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi ini kita kena faham. Ini nombor satu. Yang bila kita sebut makna ukhuwah ni, maknanya dasarnya iman. Dasarnya mentauhidkan Allah. Jadi bila dasarnya itu betul, insya-Allah, maka yang lain akan mengikut menjadi sesuatu yang betul. Baik. Bagaimana kita nak mengukur kekuatan ukhuwah kita? Bagaimana kita nak mengukur kekuatan ukhuwah? Kekuatan ukhuwah yang berdasarkan iman, yang berdasarkan mentauhidkan Allah tadi, ialah kasih sayang. Bila kita lebih dalam iman kita, lebih kuat yakin kita pada Allah, maka lebih sayang kita pada saudara kita. Lebih sayang kepada saudara kita. Maknanya apabila kita tak suka saudara kita, tak sayang saudara kita, kita rasa macam ada gap, benci, iri hati, maknanya iman kita ada masalah. Iman kita ada masalah. Jadi hari ini kita lihat ramai orang banyak teori. Teori banyak. Masuk usrah, ikut usrah sampai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun pun ada. 60 tahun pun ada. Jadi maknanya ikut program. Ikut aktiviti tarbiyah. Tetapi dia dengan sahabat dia tak sayang, tak rasa sayang. Dia tengok sahabat dia macam dia tengok orang lain ni. Bukan macam tengok diri dia sendiri.
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Kalau kita nak terjemah secara ni kan, secara literal tu, tidak beriman seseorang. La yu'minu ahadukum, kata Nabi SAW. Ini hadis sahih Muslim. Tidak beriman seseorang. La yu'minu ahadukum hatta, sehinggalah yuhibbu, kasih dia pada saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia. Nampak tak macam mana? Kalau kita nak sesuatu, kita nak saudara kita pun ada perkara tu. Itu kasih dia. Kalau kita nak sesuatu yang kita suka, maka kita nak juga saudara kita ada perkara yang kita suka tadi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang. Itu terjemahan yang biasa. Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia sayang kepada saudaranya sebagaimana dia sayang diri dia sendiri. Jadi sebab itulah kekuatan ukhuwah itu adalah kasih sayang. Dan kekuatan kasih sayang tadi itu mengukur kekuatan iman kita. Kekuatan iman kita. Ini bukan teori tau. Ini benda yang kita nak rasa dalam hati ni. Jadi saya tanya dengan tuan-tuan dan puan sekarang yang ada di depan saya ni. Saya tak nampak, saya nampak handphone saya je. Kita buat muhasabah. Dalam hidup kita ni ada tak orang yang kita sayang kerana Allah? Orang yang terikat dengan kita memang kerana Allah. Kerana Allah. Kerana Allah maknanya kerana nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana lain. Ada kan? Ada. Kalau ada, alhamdulillah, syukur sebab Allah masukkan kita dalam golongan orang yang berukhuwah kerana Allah. Kerana mentauhidkan Allah. Maksud mentauhidkan Allah ni maknanya sama-sama nak mendapat redha Allah. Sama-sama nak berubudiah pada Allah. Sama-sama nak berjuang pada jalan Allah. Dan orang inilah yang akan Allah memberi rahmat kepada dia. Jadi, apabila kita tidak ada, betul ke ada ke tak ada lah. Duduk dalam program lama dah, tapi sayang tak rasa pun. Jadi, kalau tidak ada, kita kena betulkan. Kita kena betulkan tujuan ukhuwah tadi. Matlamat ukhuwah tadi. Matlamat dia apa? Untuk mentauhidkan Allah. Untuk berubudiah pada Allah. Untuk beribadah pada Allah. Untuk mendapat redha Allah. Ini benda yang penting kita kena tanya. Kalau ada, alhamdulillah. Termasuk suami isteri. Suami isteri ni ialah kita kata ikatan yang kuat lah. Suami isteri kan. Kita tengok. Suami isteri ni ukhuwahnya tu, persaudaraannya tu, ikatannya itu. Adakah ikatan akidah ataupun bukan? Kalau bukan akidah, maknanya ikatan ni kerana kahwin aja, kerana suka sama suka, bukan kerana Allah tadi, kita kena betulkan. Bukan bercerai, kena betulkan. Kena betulkan. Kena muhasabah semua. Tengok, aku dengan isteri, apa bukti kita dengan isteri kita ni benar-benar mentauhidkan Allah. Dua-dua, yang pertama sekali, dua-dua sama matlamatnya nak capai redha Allah. Dua-dua sama-sama nak capai redha. Sama-sama merendahkan diri kepada Allah. Merendahkan diri kepada tarbiyah, kebenaran Allah. Ini semua adalah kekuatan. Ini kekuatan ni. Kenapa Nabi Nuh berpisah dengan isteri dia? Kenapa? Bukan sebab Nabi Nuh tak sayang isteri dia, sayang. Isteri dia pun sayang pada dia, tapi akidah berbeza. Seorang mentauhidkan Allah, seorang mensyirikkan Allah. Pisah. Kalau dia tak nak pisah pun, Allah pisahkan. Allah akan pisahkan. Jangan main-main. Allah akan pisahkan nanti. Tak apalah saya kahwin dengan hari ni pula ada pula boleh kahwin dengan agama lain. Kahwin dengan agama lain. Subhanallah. Ada pula orang alim kita yang mengizinkan kahwin Islam dengan Kristian. Kahwin Islam dengan Kristian ni, apa hukum dia? Yang boleh ke? Kan? Kalau dikata saya kahwinkan, saya kata boleh sebab Kristian ni ahli kitab. Apa maksud ahli kitab? Ini kita menyempang sikit. Maksud ahli kitab ini ialah bangsa kaum bangsa yang diberikan kitab oleh Allah SWT. Itulah ahli kitab. Ini definisi para ulama kita. Jumhur ulama kita. Dan hampir ijma'. Nak sebut sini bahawa dikatakan ahli kitab itu ialah apabila datuk nenek moyang dia daripada Yakub ke, daripada nabi-nabi ke, daripada Nabi Ismail, Nabi
Nabi Yusuf ke, Nabi apa ke yang ada kitab. Nabi Musa ke, contohnya keturunan Nabi Musa, keturunan bangsa Musa, bangsa Nabi Musa, bangsa dia yang dapat kitab tu. Keturunan dia yang ikut kitab tu, itu baru nama ahli kitab. Habis Kristian bukan ahli kitab ke? Kristian ni kan bukan ahli kitab, murtad. Dia murtad, dia ikut agama lain. Dia kena ikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak ikut agama Muhammad, maka dia tidak dikira ahli kitab. Dia dikira sebagai musyrik ataupun kafir. Jadi definisi ni kalau tengok dalam kita punya fatwa Malaysia ni pun itulah definisi dia. Itulah definisi dia. Kan? Tetapi masalahnya apabila berlaku satu peristiwa, maka tiba-tiba seorang Islam boleh dikahwinkan dengan Kristian di Malaysia. Kan? Masuk mahkamah, tiba-tiba ada fatwa kata boleh. Kenapa boleh? Sebab dia kata ahli kitab. Dia melanggar fatwa di sini yang sebelum dia kata ahli kitab tu maknanya apa? Yang sebut dekat sini, kenapa tak boleh kahwin Islam dengan bukan Islam ni? Sebab ikatan kita yang hakikinya ialah berdasarkan tauhid kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Takkanlah kita nak isteri kita masuk neraka pula. Takkan kita nak suami kita masuk neraka pula. Kita sama-sama nak membina. Sebab perkahwinan itu ibadah. Sebab tu kita nak kahwin. Carilah orang yang soleh-soleh, yang baik-baik agamanya. Baik agamanya. Baru cari yang lain. Handsome, kaya, keturunan yang baik. Baru cari yang lain. Manusia dikahwin dengan sebab 4. Yang pertama, agamanya. Ataupun keturunannya, ataupun kekayaannya, ataupun handsome atau cantiknya. Jadi nak sebut kat sini, cari yang agama. Yang agama dapat semua yang lain. Tapi kalau yang cari yang kaya, belum tahu kita kaya. Baik, nak sebut kat sini maknanya apakah ikatan yang asasi dalam keluarga kita ialah ikatan akidah. Ikatan mentauhidkan Allah. Jadi apabila adanya ikatan tersebut, barulah dia jadi ukhuwah, ikatan tadi, persaudaraan tadi yang tarbawi, yang membentuk, yang boleh mendidik kita, yang boleh mendidik kita. Kalau tidak ada, tak jadi. Kalau tak ada, tak jadi. Baik, walaupun dia baik. Walaupun dia baik. Nabi Nuh AS, isterinya terpisah. Nabi Lut terpisah, kan? Suami isteri. Kan? Kalau Fir'aun pula terpisah dengan isteri dia. Kan? Jadi kita tengok bagaimana even Nabi-Nabi, Rasul-Rasul pun terpisah. Kenapa terpisah? Kerana tidak mentauhidkan Allah. Bezanya mentauhidkan Allah atau mensyirikkan Allah. Baik. Di mana kekuatan tadi, ukhuwah, kekuatannya ialah pada kasih sayang. Maknanya kalau kita sayang saudara kita kerana kita sayang Allah, kerana iman pada Allah, kerana tauhid pada Allah, maka benarlah ukhuwah kita. Kalau kita berukhuwah sebab satu MV, satu Muslim village, satu kampung, kita ukhuwah sebab satu kampung, bukan kerana Allah. Silap-silap Dajjal datang besok, kan? Kita ataupun sahabat kita tu yang kenalkan Dajjal pada MV tu. Jangan main-main. Jangan main-main. Kita ingat, kita ni dah okey sama-sama. Duduk satu tempat yang elok sebagainya, ada strategi sebagainya. Tiba-tiba bukan kerana Allah. Kerana apa? Kerana takut mati. Contohlah. Ataupun kerana lain. Kita kena betulkan balik. Baik. Bagaimana kita mengetahui kekuatan kasih sayang tadi? Yang paling rendah sekali. Kekuatan kasih sayang yang paling rendah dalam ukhuwah tadi ialah salamatus sadr. Kita berlapang dada. Berlapang dada ni kan benda yang paling rendah dalam kekuatan kasih sayang. Berlapang dada ni apa maknanya? Kenapa perkara ni paling rendah sekali? Nabi gambarkan paling rendah sekali. Kenapa? Kerana kita berukhuwah ni ada masalah tak? Mesti ada masalah. Dalam rumah tangga ada masalah tak? Mesti ada masalah. Laut mana yang tidak bergelora? Bumi mana yang tidak ditimpa hujan? Apa lagi? Lidah mana yang tidak tergigit? Ni peribahasa kita kan. Mana ada sahabat yang tidak berselisih faham? Mesti ada perbezaannya. Sebab apa? Kenapa sahabat tu berselisih faham? Kenapa? Sebab ada syaitan. Ada orang jahat, ada munafik yang nak kacau-kacau kita ni. Akan ada. Maka sebab itulah Nabi
SAW digambarkan para ulama kita menghuraikan bahawa yang paling rendah kasih sayang ialah salamatus sadr. Apa maksud salamatus sadr? Kita berlapang dada, berbaik sangka. Berbaik sangka. Nampak tu? Ukhuwah kita kerana Allah. Ukhuwah kita kerana mentauhidkan Allah. Kerana iman kepada Allah, akidah kita. Maka bila berlaku masalah, kena baik sangka dulu. Sebab kita ikat dia dengan Allah. Kita ikat dia dengan iman. Kita ikat dia dengan akidah. Bila berlaku satu yang kita kata perselisihan faham, salah pandangan, miscommunication, mungkin kita berlaku sesuatu masalah lah. Sama ada dalam keluarga kita atau dalam persahabatan kita tadi. Oleh kerana ikatan kita iman, maka nombor satu, kita percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berlapang dada. Mungkin dia tu tengah dalam keadaan stres agaknya. Nanti besok bila dia dah bertenang sikit, dia tak cakap lah macam tu. Contohlah, ada sahabat kita tiba-tiba cakap macam-macam. Cakap tak elok sebagainya. Oh, dia tengah stres agaknya. Kita sabar, tunggu kejap. Tunggu dia cool down. Dia ni memang ada masalah sikit contoh. Kita baik sangka dulu. Bukan sebab dia jahat. Sebab kita dah bersahabat dengan dia kerana Allah. Kita sahabat dengan dia kerana Allah. Dan dia pun bersahabat dengan kita kerana Allah. Sama-sama. Sama-sama nak dapat redha Allah ni. Sama-sama nak berjuang. Tiba-tiba ada masalah. Tiba-tiba ada perbezaan pandangan. Tiba-tiba ada terasa hati. Terasa hati. Yang pertama sekali, kita serahkan pada Allah. Ya Allah, aku sahabat aku buat aku macam gini. Ya Allah. Dan aku bersahabat kerana-Mu, Ya Allah. Dengan dia, aku bersahabat kerana Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Engkau berilah petunjuk pada kami. Ya Allah, Engkau baikilah diri kami. Kita pegang sahabat tu kerana kita beriman pada Allah, yakin pada Allah, maka kita baik sangka. Kita kena baik sangka. Jangan. Sebab sekarang ni, kenapa banyak penceraian berlaku? Sebab banyak buruk sangka. Kenapa banyak buruk sangka? Syaitan membisikkan pada kita. Buruk sangka dengan orang yang kita telah bersahabat kerana Allah. Jadi salamatus sadr itu, iaitu kita berlapang dada, berbaik sangka dengan sahabat kita itu. Apabila ada dalam diri kita, insya-Allah tidak ada halangan terhadap saudara kita. Kita dengan saudara kita akan jadi baik. Akan jadi baik. Tambahan zaman sekarang, banyak fitnah. Banyak fitnah. Ada orang fitnah saudara kita. Ada orang fitnah kita punya ni kan. Sebagaimana kita tak suka orang fitnah kita, kita tak suka orang fitnah saudara kita. Mula-mula tutup dulu fitnah tu. Sekarang banyak fitnah. Jadi fitnah kepada ulama, fitnah kepada umara, fitnah kepada orang yang saleh, fitnah kepada orang baik-baik. Banyak fitnah ni. Kadang-kadang fitnah kepada sahabat kita. Maka yang pertama sekali, bila ada fitnah saja, cerita buruk je, kita tolak dulu. Mula-mula tolak dulu. Salamatus sadr. Ini adalah kasih sayang yang paling minimal. Maksudnya kalau kita tak boleh berbaik sangka, berlapang dada dengan sahabat kita, maka kita belum ada kekuatan. Persahabatan kita tu tak sampai lagi persahabatan iman. Belum sampai lagi persahabatan untuk mentauhidkan Allah. Belum lagi. Belum lagi. Kita masih tidak yakin dengan Allah tentang persahabatan kita itu. Jadi kita kena betulkan yang itu. Manakala darjat kasih sayang yang paling tinggi sekali, Al-Issar. Al-Issar iaitu kita mengutamakan saudara kita lebih daripada diri kita. Itu yang paling tinggi sekali. Maknanya kita mengutamakan saudara kita lebih daripada kita mengutamakan diri kita sendiri. Jadi ini satu perkara yang kita kena rasa. Macam sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka digelar oleh Allah radhiyallahu anhum? Allah gelar mereka radhiyallahu anhum. Allah yang gelar. Sampai peringkat dapat title Allah redha mereka. Maknanya Allah redha mereka dah jadi ahli syurga lah. Walaupun yang dijamin syurga tu 10 orang, tapi bila Allah redha, sahabat-sahabat ni semua ahli syurga belaka. Radhiyallahu anhum. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala redha pada mereka? Salah satunya, mereka telah sampai kepada tahap al-issar, iaitu tahap ukhuwah yang paling tinggi, mengutamakan sahabat dia, mengutamakan saudara dia
lebih daripada diri dia sendiri. Kita hari ni kan tak macam gitu kan. Kita mengutamakan diri kita lebih daripada sahabat kita. Dan apabila kita mengutamakan sahabat kita lebih daripada diri kita kerana Allah, atas dasar mentauhidkan Allah, maka itulah tanda iman kita dah muncak. Dah muncak lah. Maknanya kita kenal Allah lah. Itu tanda-tanda tu. Sebab tu Nabi kata apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang mana orang lain banyak dapat manfaat pada dia. Mana dia suka tolong orang. Dia mengutamakan orang lain. Itu salah satu sifat kesempurnaan iman. Salah satu tanda iman tu dah mula nak memuncak. Iman dah memuncak, makin tinggi. Ini susah sikit lah kan. Susah sikit, tapi yang susah itulah sebenarnya yang mahal. Kenapa susah tuan-tuan? Kenapa susah? Kerana kita tak yakin lagi dengan janji Allah. Allah janji apa? Siapa yang tolong saudaranya, pasti Allah tolong dia. Siapa yang tolong saudaranya, pasti Allah tolong dia. Itu janji Allah. Tiba-tiba kita tak nak tolong saudara kita. Macam mana? Apakah dalil ukhuwah? Kenapa ukhuwah ni wajib? Kenapa ukhuwah ni wajib? Terutama ukhuwah yang tarbawi. Ukhuwah yang boleh mendidik. Ukhuwah yang mentauhidkan Allah. Asasnya iman. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha wa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan ayat yang lain, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini antara dua ayat lah, banyak lagi ayat yang pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu, berpeganglah kamu. Wa'tasimu ni i'tisam, ni bukan pegang biasa, pegang kuat. Pegang dengan kuat. Pegang dengan kuat maknanya berpegang dengan, kalau gigit dengan geraham. Kalau pegang dengan tali, pegang betul-betul. Belit kat badan, ni pegang. Wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kamu dengan tali Allah. Tali Allah ni apa? Tali Allah ni ulama-ulama ditafsirkan Al-Quran. Tali Allah ni mentafsirkan Al-Hadis. Maknanya Al-Islam. Berpeganglah kamu dengan sekuat-kuatnya dengan tali Allah Al-Islam. Dan janganlah kamu berpisah-pisah, bercerai-berai. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah. Jadi Allah perintahkan kita jangan berpecah. Ingatlah nikmat yang Allah telah berikan kepada kamu. Pada satu masa kamu bermusuh-musuh. Kalau kita tak ada iman, kita akan bermusuh-musuh ni, berbunuh-bunuh. Maka Allah telah menjinakkan antara hati-hati kamu. Lalu jadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang yang bersaudara. Ya Allah perintah kita supaya bersaudara. Bila Allah bagi nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat apa yang ada? Maka bersaudara, jadilah orang yang berukhuwah. Dan ketika kamu berada di tepi jurang neraka, sebenarnya kalau kita tidak berukhuwah ni, kita ni berada di tepi jurang neraka. Kenapa? Mudah sangat kita jatuh. Dan ketika kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Allah selamatkan. Dengan apa? Dengan hablum minallah, dengan tali Allah tadi, dengan ukhuwah. Maknanya tak cukup kita sekadar pegang tali Allah Islam seorang-seorang kita. Tak cukup. Kita kena ada saudara. Barulah kita boleh terselamat daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selamatkan kita daripada tebing-tebing jurang neraka. Jadi sahabat ni akan tarik kita jauh daripada kebinasaan. Dan kebinasaan ni bukan hanya kebinasaan di neraka saja, di dunia ni pun sama. Dajjal datang, sahabatlah yang akan bantu. Sahabatlah yang akan memperkuat antara satu sama lain. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat agar kamu mendapat hidayah. Ni al-mahdiyin. Jadi orang yang mendapat hidayah ini, la'allakum tahtadun. Orang yang mendapat hidayah ini, orang yang al-mahdiyin ini, maka dia mesti berpegang dengan Islam dengan kuat, dan dia berpegang dengan ukhuwah dengan kuat. Mesti ada ukhuwah. Ada setengah kita ni
Kita rasa tak apa, aku ni dah independent. Aku seorang-seorang aku dah okey dah. Aku seorang-seorang dah okey dah. Rumah dah ada, rumah okey, harta dah ada. Semua dah ada, makanan cukup, apa semua cukup. Sebab tu nak sebut sini, tuan-tuan perempuan sahabat pada pagi ni nak kena ingat sungguh-sungguh. Persiapan akhir zaman ni, persiapan makan, persiapan tempat, persiapan semua tu senang. Persiapan belajar panah, kuda, senang. Boleh buat. Mungkin dalam masa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan dah boleh dah. Tapi persiapan ukhuwah. Kerana persiapan ukhuwah ni berdasarkan persiapan iman. Persiapan iman, akidah. Jadi ukhuwah ni dia tak lahir melainkan iman kita meningkat. Akidah kita meningkat. Bila iman kita meningkat, akidah kita meningkat, maka barulah kita boleh berukhuwah. Saya minta izin minum sikit. Bismillah. Baik, jadi kita tengok sini. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kita pula tentang, dan hendaklah ada di kalangan kamu segolongan umat. Makna sekumpulan, bukan seorang. Yang menyuruh kepada ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada ma'ruf dan mencegah mungkar. Mereka lah orang yang beruntung. Mereka. Ulaika humul. Mereka, bukan seorang-seorang. Jadi kalau kita nak selamat di akhir zaman ni, memang kena ada ukhuwah, mesti. Untuk kita sabar dan sabat ala tarikud da'wah, wa tarikut tarbiyah, wa tarikut jihad fi sabilillah. Untuk selamat di atas jalan dakwah, tarbiyah dan jihad. Di akhir zaman bersama-sama ni, bersama ta'ifah mansurah, mesti berukhuwah. Ni kita kena tanam dalam diri kita ni. Aku mesti berukhuwah, mesti ada kasih sayang bersama-sama dengan sahabat-sahabat aku kerana Allah. Sebab itulah yang akan membawa rahmat dalam persiapan aku. Yang akan membawa rahmat dalam barakah dalam gerak kerja aku. Yang akan membawa kekuatan untuk berhadapan dengan Al-Masih Dajjal. Tuan-tuan, Dajjal dia berjamaah tau. Dajjal berjamaah. Saya pernah bertembung, tuan-tuan. Ada satu ketika ni, saya nak cerita pengalaman sikit lah. Bila salah seorang pelajar kami lah, pelajar kami kena rasuk dengan jin. Itu pertama kali, first time. Tengah-tengah bagi ceramah, tiba-tiba dia menjerit. Menjerit. Dia maki penceramah. Saya baru sampai. Penceramah tu kawan saya, Ustaz, Dr. Umair. Nama dia bukan nama sebenar, bukan Umair. Nama dia Dr. Umair. Dia tengah bagi ceramah, tiba-tiba, dia belakang maki hamun. Yang maki hamun tu perempuan. Seorang wanita, dan kemudian dia seorang yang hafal 30 juz. Maknanya orang yang baik lah, ilmunya bagus. Tapi duk ni, tariklah keluar, tarik, rupa-rupanya. Saya pun tak tahu nak buat apa, kita bukan bomo kan. Jadi saya pun kumpulkan, okey, panggil kawan-kawan perempuan tu, pelajar-pelajar perempuan tu, okey, kamu baca ni. Saya pun baca sekali lah. Saya pun baca. Dia dah duduk kat depan tengah-tengah. Baca, tiba-tiba bercakap. Suara dia suara orang lain. Tiba-tiba bercakap. Bercakap. Engkau siapalah apa. Rupa-rupanya dalam badan dia tu ada saka. Ini saka. Kan? Cakap nenek orang tua sebagainya, saka ni. Akhirnya kita bercakap dia. Engkau tak nak keluar, aku bakarlah apa sebagainya. Cakaplah dengan dia macam tu. Kita cakap kasar dengan dia. Dia jin jahat ni. Cakap kasar dengan dia. Akhirnya seekor keluar. Bukan seekor, banyak ekor. Banyak ekor. Dalam badan dia tu. Itulah pengalaman saya yang pertama sekali bercakap dengan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bercakap dengan jin melalui orang tu lah. Melalui budak, melalui kawan tu lah. Pelajar tadi tu lah. Solehah dia bagus, insyaAllah. Cuma tu lah. Perjanjian antara dia punya apa? Dia punya atuk-atuk agaknya. Kan? Masa zaman-zaman dulu. Jin tu datang duduk kat dia. Dia hafal 30 juz. Jin tu tak marah. Hafal 30 juz, dia tak marah. Belajar agama, dia belajar Islam. Pengajar Islam, tak apa. Belajar agama, jadi ustazah, tak apa.
Tapi dia marah bila cerita pasal dakwah. Nampak? Cerita pasal jihad, dia marah. Cerita pasal dakwah, pasal macam mana nak baiki orang apa semua-semua, dia marah. Dia kata, aku tak boleh, panas dia kata. Dia kata, panah aku tak boleh. Panah dia kata. Panah dia cakap orang Kelantan sikit. Kelantan ke Terengganu sebelah timur. Aku ni panah dia kata. Panah apa panah. Kau duduk dalam badan orang. Dia siapa? Kan, cakap dengan dia lah. Saya cakap. Saya pun pertama kali terkejut jugalah. Kan, kita pertama kali tapi kita tunjuk macho lah. Nak lawan dengan jin kan. Kan. Kau macam ni. Macam siapa? Akhirnya kita baca-baca dia panah. Pop dia keluar. Dia keluar. Macam mana keluar. Bukan kita nampak pun. Tapi kan, dia macam muntah ke. Adalah cara dia. Lepas tu orang lain pula cakap. Suara lain pula kan. Banyak. Jadi secara ringkasnya musuh Islam ni berjamaah. Ringkasnya gitu. Dajjal ni berjamaah. Dia ada ukhuwah dia. Dia sanggup mati sebab ukhuwah tadi. Ni Dajjal. Jadi kalau kita seorang-seorang kita insya-Allah kalah. Kan? Kalau Allah bagi rahmat kita, alhamdulillah menang. Tapi insya-Allah kalah. Sebab tu kita kena ada sahabat, saudara supaya kita kuat memperkuat. Sebab ini perintah Allah. Jadi Nabi, dalam ayat ini ulama kita, contohnya dalam Fizil Al-Quran menggambar kita al-i'tisam bihablillah. Apa maksud i'tisam bihablillah itu? Berpegang teguh dengan tali Allah. Maknanya kita berpegang teguh dengan Islam. Jadi siapa yang nak selamat di akhir zaman mesti pegang teguh dengan Al-Quran, hadis, Islam. Islam tu. Jadi kita nak kena berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Mesti. Ini dua benda tak sesat kita, insya-Allah. Kemudian, la tafarraqu, bila Allah sebut, wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah-pecah. Jadi apa asbabun nuzul? Sebab-sebab diturunkan ayat ini ialah kerana Yahudi pada zaman Rasulullah SAW dulu di Madinah sangat dengki. Dengki dengan apa? Dengan orang Islam. Yang telah bersaudara. Sangat dengki. Terutamanya daripada Bani Aus dan Bani Khazraj. Sangat dengki tengok. Dia orang ni dulu bergaduh, berperang. Lama-lama dah berzaman-zaman, bertahun-tahun berperang. Tiba-tiba Islam datang, dia bersatu. Maka mereka pun menghasut umat Islam tadi. Sehingga akhirnya hampir-hampir bergaduh. Dia mengungkitkanlah ada peperangan-peperangan ni, Bu'as dan sebagainya. Maka hampir bergaduh semula. Bergaduh semula. Hampir nak angkat senjata balik. Ni sama-sama ni. Suku Aus dan Khazraj. Hampir-hampir nak perang balik ni. Yahudi duk bagi Yahudi ni dia bukan berani. Dia jadi tukang bagi api je, bagi minyak je. Maka akhirnya ayat tu nak ayat ni. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Turun ayat ni. Maknanya Allah kata apa? Pegang dengan Islam, jangan pecah-pecah. Ini kita kena pegang ni. Kita kena pegang Baik. Kemudian ukhuwah adalah anugerah daripada Allah. Ukhuwah ni sebenarnya anugerah Allah. Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya ukhuwah ni kita boleh beli, bukan. Dengan cukup kita masuk dalam apa kita kata isi borang persatuan dah ukhuwah dah, belum. Ukhuwah ni bukan boleh dapat dengan kita isi borang, keahlian, kita jadi ahli sekian-sekian, kita boleh bayar yuran, sama-sama, bukan. Ukhuwah adalah anugerah Allah. Jadi sebab tu kita hari ni menjadi masalah kita kerana Allah tak bagi ukhuwah pada kita. Walaupun kita dah ikut dah program Islam. Tapi ukhuwah tu jauh. Bila ada sikit aja perkara, kita dah mula buruk sangka. Tak ada ukhuwah. Bila kita buruk sangka je, kita tidak berlapang dada sahaja dengan sahabat-sahabat kita tadi, maka ukhuwah tu dah habis. Dah habis dah ukhuwah tadi. Jadi ukhuwah ini adalah anugerah Allah kepada orang yang beriman. Sebab tu kita kena tingkatkan iman kita pada Allah. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menanam ikatan ukhuwah dalam hati. Kita kena tanam ukhuwah dalam hati kita yang diasaskan tauhid tadi, iman tadi. Dia bukan ciptaan manusia. Kita tak boleh kata, okey, kita nak berukhuwah ni, kita kena isi borang. Sama-sama sign. Buat bai'ah sama-sama, janji setia. Bukan. Bukan bai'ah tu. Bukan janji setia tu. Bukan persatuan tu. Bukan logo. Bukan kita punya uniform. Bukan kita punya, kita kata sama-sama ciri. Pakai serban sama-sama, pakai jubah sama-sama. Semua sama aja.
Kan? Bukan. Ukhuwah ni Allah anugerah. Sebab tu berpecah. Pakai serban sama dah, pakai jubah sama dah, pecah juga, gaduh juga. Jadi ini kita nak sebut. Anugerah Allah SWT kepada siapa? Kepada orang yang mentarbiah imannya. Mentarbiah hatinya untuk mentauhidkan Allah. Yang hatinya, maka dia timbul satu perasaan sayang pada saudaranya. Jadi sebab tu kena hati-hati pula. Orang yang beriman ni. Dia kata dia ambil advantage. Nak ambil advantage. Nak ambil advantage ni apa? Nak ambil peluang lah. Kan? Sahabat kita ni baik sangka dengan dia apa? Ambil peluang. Dia pun nak tipu dia. Jangan kita main-main. Yang pertama sekali bila kita mengkhianati ukhuwah. Kita mengkhianati ukhuwah. Ukhuwah dah betul dah bagus. Tapi kita pula. Kita iman. Tapi kita berlakon. Berlakon seolah-olahnya kita ni baik lah, apalah sebagainya. Berlakon. Jangan main-main. Kerana kalau sahabat kita tu ikhlas kerana Allah dan dia ikat kita kerana Allah, Allah akan jaga dia. Jangan main-main. Ini ikatan iman. Allah akan, sebab dia percaya pada Allah, dia percaya pada kita. Dia percaya pada Allah, dia percaya pada kita. Dia tahu kita tak akan tipu dia. Kita tak akan khianat ukhuwah tadi. Dan dia baik sangka dengan kita. Tiba-tiba kita khianat dia, maka Allah akan balas. Jangan main-main. Kita hari ni mungkin kita tak rasa sebab ukhuwah kita belum lagi orang yang kita berukhuwah tu belum lagi betul-betul atas dasar iman. Kita tipu dia, kita boleh buat apa-apa macam-macam. Tapi jangan main-main kalau kita tipu orang yang beriman. Jangan main-main. Dan orang beriman pun tahu. Yang dia tipu, dia tahu. Tapi pasal baik sangka, dia bagi juga. Contohnya bagian keuangan, kita pinjam duit. Kita urusan, selalunya keuangan lah. Kan? Kita pinjam duit ke, urus niaga apa ke kan. Kita tipu sahabat kita. Kalau sahabat kita tu benar-benar berukhuwah dengan kita atas kerana iman, kerana Allah, Allah akan balas. Sahabat tu tak balas. Sahabat tu takkan balas. Dia baik sangka dengan kita. Allah akan balas. Sebab dia tahu, Allah Maha mengetahui. Dia baik sangka dengan kamu. Dia mengutamakan sahabat. Tiba-tiba sahabat menganiaya dia. Tiba-tiba sahabat mengkhianat pada dia. Kan? Maka Allah yang Maha berkuasa, Allah akan balas. Sebab tu orang yang berukhuwah tak bimbang. Dia tak bimbang. Dia baik sangat dengan orang. Dia tak bimbang. Dia kata kita sama-sama berukhuwah kerana Allah. Maka kita buatlah. Maka inilah roh dia. Inilah dia punya roh dia. Inilah kebahagiaan dia. Orang yang berukhuwah. Orang yang berukhuwah ni, itulah kebahagiaan. Dia baik sangka sebab dia pegang ke Allah. Sebab dia yakin dengan Allah. Sebab dia berukhuwah kerana Allah. Dia tak risau. Allah akan jaga dia. Allah akan jaga dia. Sebab tu kata Rasulullah SAW, berwaspadalah kamu, berhati-hatilah kamu dengan firasat mukmin. Firasat mukmin. Orang beriman ni, dia tengok kita, Allah akan bagi satu pengetahuan tentang seseorang itu. Kalau orang nak buat jahat kat dia. Tapi dia takkan dedahkan. Dia akan tak cakap. Muka dia senyum sama je. Senyum. Sebab dia baik sangka kepada sahabat. Dia tahu sahabat nak tipu dia. Dia baik sangka. Sebab dia baik sangka dengan Allah. Kalau sahabat dia tipu kerana dia baik sangka dengan Allah, Allah yang akan balas. Bukan dia. Dan Allah akan balas pada dia sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ditipu oleh sahabat dia. Allah akan bagi. Inilah keikhlasan dalam bersahabat. Inilah kebahagiaan dia. Jadi tidak ada nak tipu-tipu, tak ada. Kalau tipu, maka Allah yang sendiri yang akan balas. Maknanya bila kamu telah mengisytiharkan perang, kamu berkhianat dengan orang-orang yang awliya Allah, orang-orang yang beriman tadi, yang nak berjuang tadi, maka kamu telah mengisytiharkan perang, mengkhianat dengan Allah. Siapa yang akan balas? Allah yang akan balas. Allah akan balas. Jadi kenapa kita nak rasa-rasa lain tadi? Jadi sebab tu kita kena ada apa? Kita kena ada asas yang betul. Ikatan kita mesti ikatan kerana mentauhidkan Allah, nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila orang beriman itu ditarbiah, maka dia akan menanam ikatan ukhuwahnya dalam hati-hati. Akhirnya akan berbezalah dengan kelompok-kelompok dunia. Orang yang bersahabat kerana dunia. Beza, tak sama. Tak sama. Tapi realiti pada hari ini, kita tengok sikit lagi.
Realiti pada hari ini, umat Islam ramai. Ramai umat Islam. Kita orang Islam ramai. Majoriti kalau kat Malaysia ni, umat Islam majoriti. Tetapi, majoriti, kebanyakan daripada mereka tidak terdapat ikatan akidah yang hakiki. Maknanya banyak mensyirikkan Allah. Sebab tu orang Melayu tipu orang Melayu. Orang Melayu tipu orang Melayu. Orang Melayu merosakkan orang Melayu. Orang Melayu menghancurkan orang Melayu. Dalam kempen dia kata, kami bersama rakyat, kami nak jaga. Belakang dia, dia yang ambil duit rakyat. Dia yang menipu harta benda rakyat. Kan? Dalam keadaan PKP ni, rakyat tak ada kerja. 1.2, hampir 2 juta. 2 juta tak ada kerja. Dia boleh ambil projek. Pelan-pelan, projek. Masa ni lah dia nak pulun sebelum pilihan raya. Tuan-tuan rahmat Allah, saya tak tuduh siapa-siapa. Tapi saya tahu berlaku. Saya tak tuduh siapa. Nak sebut sini, kenapa orang Melayu, orang Islam tidak betul-betul berukhuwah tadi? Kenapa pemimpin tidak betul-betul menjaga rakyat tadi? Kerana akidah mereka ada masalah. Kerana iman mereka ada masalah. Kan, tidak terdapat ikatan akidah yang hakiki, akidah yang sebenar. Jadi sebab tu kalau kita nak cari sahabat, cari orang yang beriman. Kalau nak cari pemimpin, cari yang beriman. Yang betul-betul nampak iman dia tu. Bukan namanya iman. Bukan namanya nurul iman. Tetapi tidak beriman. Jadi banyak sifat individualistik. Dia walaupun dah jadi apa namanya? Dah jadi pemimpin, tetapi dia masih pentingkan diri dia. Semua Allah akan tanya. Semuanya Allah akan soal. Tunggulah nanti. Tunggulah. Mementingkan diri sendiri. Maka sebab itulah ukhuwah Islamiah nipis. Ukhuwah Islamiah nipis diselaputi karat-karat jahiliyah. Maka lunturlah ukhuwah Islam. Dan sebab itulah ukhuwah ini adalah merupakan anugerah Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan pada pagi ini kita dapat tahulah, dapat faham satu perkara. Di akhir zaman, sekiranya kita tidak memproses iman kita, benar-benar duduk dalam tarbiyah, bersihkan hati kita, bersihkan akidah kita, bersihkan keyakinan kita kepada Allah, mentauhidkan Allah sungguh-sungguh ikhlas, maka kita tak akan jumpa sahabat yang soleh. Tak akan jumpa. Sedangkan kita amat memerlukan sahabat yang soleh. Sahabat yang soleh. Kita amat memerlukan. Terutamanya di akhir zaman ni. Kenapa? Kerana sahabat-sahabat yang soleh dan solehah itu, merekalah yang akan memimpin kita bersama-sama menuju kepada redha Allah. Bukan sahaja di dunia. Ketika berdepan dengan Al-Masih Dajjal dan tenteranya. Ketika di dalam alam barzah. Ketika di padang mahsyar, Allah akan kumpulkan sahabat-sahabat yang soleh ni. Allah akan kumpulkan mereka sama-sama berjalan di atas cahaya-cahaya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berjalan melintasi orang lain. Ni grup mana ni? Oh, ini grup Malaysia. Kan? Yang berukhuwah kerana Allah. Atas dasar akidah sungguh-sungguh ikhlas. Jalan atas cahaya. Orang lain semua ketinggalan. Dia bersama-sama jalan atas cahaya. Dia bukan Nabi. Dia bukan Rasul. Dia bukan para syuhada, para siddiqin. Bukan. Tetapi dia orang yang berukhuwah. Macam kita lah ni. Kan? Kita bukan tak layak jadi Rasul, tak layak jadi Nabi. Tak layak jadi siddiqin. Tak layak jadi orang yang syahid, syuhada. Kita ni tak layak semua. Jadi yang boleh ni ukhuwah ajalah. Kita ukhuwah ajalah. Nak lain tak layak kita. Jadi kurang-kurang dengan ukhuwah ni kita boleh berjalan satu grup nanti. Sama-sama di padang mahsyar. Sebab tu digambarkan, saya sebut awal-awal tadi. Apabila kita bersama-sama dengan para alim ulama yang bertakwa. Kita bersama-sama dengan umara yang bertakwa, pemimpin yang bertakwa. Malahan telah bersama-sama, bersahabat kerana Allah. Mentauhidkan Allah. Maka persahabatan itu akan mempertemukan kita di padang mahsyar nanti. Di padang mahsyar ni, tuan-tuan guru ni, syekh-syekh ni, dia akan cari dia punya pelajar-pelajar dia. Dia akan panggil. Mari sini bersama, duduk atas cahaya ni. Dia cahaya. Kita tak ada cahaya. Kita tompang cahaya dia.
Kan? Syekh Abdul Qadir Jailani rahimallah, antara keturunan Rasulullah SAW, antara seorang ulama yang besar, ulama yang muktabar. Jutaan murid dia sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini. Jutaan murid dia. Maka dia berkata, sekiranya seseorang itu menjadi murid aku akan tarik dia, cari dia, ambil dia ketika di mahsyar. Di mahsyar nanti, guru-guru kita ni akan ambil, tarik kita bersama-sama. Kemudian akan berjalan sama-sama. Satu gerombolan. Satu taifah. Dia akan bentuk taifah mansurah ni. Satu taifah. Sampailah berdepan Allah. Maka Allah mengampunkan dosa mereka. Sebab mereka berkasih sayang kerana Allah. Bertemu kerana Allah. Berpisah kerana Allah. Berpegang pada hablul. Berpegang kepada tali Allah. Tali Allah. Maka mereka Allah masukkan dalam syurga. Jadi ini penting ukhuwah. Ukhuwah bukan dekat sini je. Ukhuwah sampai ke akhirat. Dan bila dah masuk syurga pula, Allah gambarkan dalam masuk syurga pun bertemu lagi. Akan berkumpul. Alumni ni. Sahabat-sahabat ni. Maka satu hari dia akan bagi. Sebab dekat syurga nanti besok, tuan-tuan puan, kalau Allah izin kita masuk syurga. Amin. Allah izin kita masuk syurga. Katalah seorang-seorang masuk syurga ni kan. Ada berapa orang ni? Ada 100 lebih. Semua masuk syurga. Ahli syurga belaka. Mudah-mudahan. Amin. Semua akan ada syurga masing-masing. Tuan-tuan akan duduk syurga masing-masing. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Kita mati dalam keadaan bersih daripada dosa. Allah masukkan syurga kita. Dengan redha dia. Dengan rahmat dia. Kita masuk syurga. Bila masuk syurga, kita akan rindu dengan sahabat kita. Sebelum ni, jumpa dekat FB je. Jumpa sekali-sekali je. Masa ada perhimpunan sisi, jumpa sekali-sekali. Di sana kita akan panggil. Mari kita buat meeting sekali lagi. Masing-masing. Mari seronok jumpa. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan berkumpullah sahabat-sahabat ni di bawah pohon-pohon tuba. Fatuba lil ghuraba. Tuba ni pohon-pohon yang beruntung. Fatuba lil ghuraba. Pohon tuba nama dia. Maka berkumpul di situ. Dahan dia besar. Dia punya batang dia tu. Dia punya bahan tu. Pusing tu. Beribu tahun baru berjumpa balik. Besar. Dahan-dahan dia, ranting dia, daun dia besar. Maka masing-masing akan berkumpul dekat situ, berpelukan, seronok, jumpa balik, teringat cerita, kita dulu masa sama-sama dekat hutan sekian. Kita dulu sama-sama kita buat program dari FB online. Kita sama-sama dulu berhadapan dengan Dajjal, tenteranya kita sama-sama sembunyi, sama-sama kita buat apa yang kita boleh buat. Alhamdulillah, sebahagian kita mati dulu, sebahagian kita dipanjangkan umur bersama Isa, menang lawan Dajjal. Cerita balik. Akan cerita balik. Seorang kat Pahang, seorang kat Johor, seorang dekat Sabah, seorang kat Sarawak. Semua cerita balik. Cerita. Kemudian masing-masing macam mana. Masa bila Allah ampunkan dosa kita? Ni tuan-tuan, ni soalan penting ni. Antara soalan yang akan ditanya oleh sahabat-sahabat tadi ialah masa bila Allah ampunkan dosa kita. Sehingga Allah SWT selamatkan kita. Bagi rahmat masuk syurga dia. Maka masing-masing akan cakap, agaknya masa kita tolong-menolong dulu kot. Engkau susah, aku susah, sama-sama kita tolong-menolong. Masa kita sama-sama mengikhlaskan persahabatan kita. Sama-sama kita menghidupkan perjuangan sama-sama. Agaknya masa tu, bila kita berjamaah, bila kita sama-sama berukhuwah atas dasar kerana Allah, maka masa itulah Allah ampunkan dosa kita. Kita pun sama-sama senyum, sambil minum, sambil makan, sambil apa. Maka digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang-sedang berjumpa-jumpa ni. Ini agenda alumni di syurga Allah. Tengah-tengah berjumpa-jumpa sama dia punya daun, dia tiup angin. Daun dia tiup angin, daun dia besar-besar. Dia tiup angin, setiap kali tiup ada macam bunyi yang cukup indah. Bunyi, muzik yang cukup indah. Ada dia punya angin macam tu. Kemudian kata Rasulullah SAW, tiba-tiba datang awan. Awan datang. Awan dah semua nampak awan. Awan, hebat. Maka masing-masing pun minta apa dia nak. Ada yang nak minta makan, ada yang nak minta minum, ada yang minta macam-macam lah dia minta, kata Rasul. Sahabat-sahabat tu senyum. Semua seronok dengar Rasulullah cerita. Ada yang minta ini, minta ni macam turun. Daripada awan, turun apa yang diminta. Ini syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya cerita ni, apa yang Nabi cerita,
yang sebenar lebih hebat daripada yang kita dengar cerita ni. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, itulah ukhuwah. Jadi ukhuwah ni sampai dalam syurga Allah. Jadi sebab tu kita nak kena menghidupkan ukhuwah lillah fillah ni kerana Allah saja. Berdasarkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini satu perkara yang penting yang akan insya-Allah menjadi asbab untuk kita as-sabat, untuk kita berpendirian teguh pendirian di atas jalan dakwah. Ini kita kata antara sebab-sebabnya. Insya-Allah pada besok kita akan sambung. Besok hari Sabtu, hari Isnin. InsyaAllah kita akan sambung apakah perkara yang akan membina ukhuwah, meningkatkan ukhuwah kita tadi. Kita akan bincang tajuk itu dan insya-Allah kemudian kita akan ada bincang lagi lah tajuk tentang ukhuwah ni. Seronok tuan-tuan. Saya seronok kalau bincang tajuk ukhuwah ni. Kenapa? Bila kita bincang tajuk ukhuwah ni, kan, mudah-mudahan kita dapat berukhuwah lillah fillah. Mudah-mudahan kalau saya besok tak lepas, saya ada masalah dengan Allah, ada apa-apa yang tak lepas, tuan-tuan tolong saya. Tuan-tuan, perempuan tolong saya. Jadi kalau kita sama-sama besok ada kekurangan, ukhuwah ni akan menampung kekurangan kita. Itu saya seronok bincang ukhuwah. Jadi insya-Allah pada hari Senin nanti kita akan bincang sambung berkenaan dengan apakah perkara yang boleh membina kekuatan ukhuwah tadi, sayang tadi tu. Dan kemudian insya-Allah kita akan cerita sikit tentang apakah dia adab-adabnya dan sebagainya yang kita kena lakukan ketika kita berukhuwah. Mudah-mudahan bila kita faham ini, kita akan membentuk satu taifah, satu kelompok yang berkasih sayang kerana Allah, dan mudah-mudahan Allah SWT redha kepada kita. Walaupun kita tak kuat semayang, kita tak kuat puasa, semayang pun tak khusyuk, zikir pun lalai, banyak tak lalai, tapi dengan sebab ukhuwah dia boleh tampung kelemahan tadi. Ibaratkan kalau kita sembahyang berjamaah kan, kalau sembahyang seorang-seorang, Allah SWT kan terima tak terima bergantung kita tu. Tapi kalau kita berjamaah, sembahyang berjamaah kan, cukup seorang yang khusyuk, seorang aja khusyuk, maka yang lain semua Allah terima solat dia. Kan? Lepas tu kalau katakan seorang pun tak khusyuk tapi kita jaga soft, bagi soft kata kan, bagi betul-betul berbaris kan, lurus kan, soft. Maka dengan sebab kita menjaga ukhuwah, meluruskan soft tadi, jaga sungguh-sungguh kasih sayang tadi, Allah terima juga sembahyang kita walaupun seorang tak ada khusyuk. Jadi begitulah dengan perjuangan. Dalam perjuangan mudah-mudahan ada di kalangan kita orang-orang yang soleh-solehah tadi, orang yang ikhlas, orang yang menjaga. Kita dengar dah, jumpa dah orang-orang yang soleh. Saya mudah-mudahan kita ni tak baik, kita ni banyak dosa, banyak kelemahan. Kan, kita ni banyak benda yang menghinakan diri kita ni. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita lain tu boleh tampung kelemahan kita bila kita satu soft membina kekuatan perjuangan akhir zaman. Mudah-mudahan macam tu tuan-tuan. Itu sebab saya seronok cerita pasal ukhuwah ni, sebab ukhuwah ni insya-Allah menampung kelemahan kita. Salah satu dia punya kebaikan dia, fadilat dia, sebab Allah suka kalau kita berukhuwah. Jadi insya-Allah kita akan bincang pada hari Senin nanti macam mana kita nak membina kebahagiaan ukhuwah ni. Ukhuwah satu kebahagiaan, anugerah Allah, dan kemudian insya-Allah macam mana kita nak menghadapi ada masalah. Kan ada masalah semua kita akan bincang insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li walakum. Hari ni hari Jumaat tuan-tuan, banyakkanlah kita berzikir dan berselawat, banyakkanlah kita bersedekah, kita buat amal, terutamanya bulan Syaban. Bulan Syaban ni bulan yang Rasulullah SAW sangat suka. Rasulullah SAW sangat suka bulan Syaban. Banyak-banyak bulan ni, bulan Syaban paling Rasul suka. Sebab tu antara banyak bulan yang Nabi puasa bulan Syaban. Banyak yang Rasulullah buat amal dalam bulan Syaban. Banding dengan bulan lain kan. Bulan Ramadan, bulan untuk umat. Bulan Ramadan. Allah akan ampunkan dosa umat-umat, bersihkan. Allah akan bersihkan. Bulan Syaban ni kan, Allah SWT akan memperkuatkan umat tadi dengan dosa-dosanya mula diampunkan, kemudian bulan Ramadan dibersihkan. Jadi bulan Syaban ni kita cubalah, terutamanya ni Jumaat yang pertama kalau tak silap saya ni Jumaat pertama kan dalam bulan Syaban, maka kita jadikanlah hari ini hari lebih baik daripada hari-hari yang lain. Malangnya kat Selangor kami tak boleh nak sembahyang Jumaat secara macam biasa. Doakanlah siapa yang boleh sembahyang tu, alhamdulillah. Saya dah sembahyang dah minggu lepas, dapat solat Jumaat. Minggu ni tak tahu macam mana boleh tak boleh.
Jadi tuan-tuan doa lah kalau bagi mereka yang tak boleh semayang tu, supaya Allah SWT berikan kekuatan pada mereka. Dan bagi mereka yang boleh semayang tu, ambil peluang lah solat betul-betul sungguh-sungguh, pergi awal sikit, pukul 12:30 hari pergi dah ke masjid. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat kepada kita, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah tuan-tuan, hari esok kita ada program pukul 2 lebih petang, sesi petang dan sesi malam. Sesi petang dan malam tajuknya sekitar pakatan jahat teori ataupun realiti. Saya akan cuba kumpulkan. Saya akan bagi nota, insya-Allah. Saya akan bagi nota dalam Zoom besok petang dan malam. Dua-dua ni sesi sama. Tajuknya sama, cuma saya buat 2 sesi sebab ada orang boleh petang, ada orang boleh malam. So saya buat 2 sesi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat manfaat lah. Saya akan cuba buat siri 1, siri 2, siri 3 sehingga akhirnya kita akan dapat secara tersusun. Sebab ceramah yang tuan-tuan dengar ni mungkin ada masanya begini, ada masanya begitu kan, tak tersusun. Jadi kita cuba susun lah. Ni macam courses lah, macam course. Jadi siapa yang boleh tu sampai saya panjang-panjangkan, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita baca doa Rabitah. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasikillahumma rabitataha wa alimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمت سارشات بصبر. يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan, insya-Allah salam Jumaat, insya-Allah mubarak. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, insya-Allah. Kalau ada rezeki malam ni saya akan buat satu FB online. Kalau ada rezeki saya tak janji sebab kalau ada kesempatan sebab ada meeting, kalau boleh saya cuba buat, insya-Allah. Tengok jelah pengumuman tu insya-Allah. Panjangkan pada kawan-kawan yang lain, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.